Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada video kali ini untuk kita buat ulang kaji untuk sambungan ulang kaji dalam mata pelajaran ibadat bagi tajuk hukum berpakaian dan juga zakat. Jom kita mulakan. Okey, murid-murid, marilah kita baca soalan dan cari jawapan sama-sama. Okey, hukum memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran. Pelajar boleh rujuk kitab untuk pelajaran yang pertama dalam muka surat 3. Okey, hukum kat sini adalah haram. Okey, seterusnya, perkara yang diwajibkan zakat. Okey, bila ada perkara, okey, maksudnya apakah perkara yang kita perlu zakatkan lah. Okey, di sini kita boleh pilih buah-buahan. Seterusnya, syarat wajib zakat buah-buahan. Bila jumpa perkataan syarat wajib adalah syarat bagi seseorang yang hendak mengeluarkan zakat. Apakah syarat yang perlu seseorang tu adalah? Okey, jawapan di sini adalah cukup nisab. Seterusnya, hukum melambatkan zakat fitrah hingga akhir hari raya. Okey, dia nak hukum. Jawapannya adalah makruh. Okey, ini adalah untuk pelajaran ketiga. Kita belum masuk lagi, tak apa. Di sini saya selitkan sekali. Okey, seterusnya, golongan yang tidak harus menerima zakat. Okey, yang tidak harus menerima zakat adalah hamba sahaya. Okey, seterusnya, di sini jawapan kita kena tulislah betul ataupun salah. Mu'allaf ialah orang kafir yang baru memeluk Islam. Jawapannya adalah betul. Okey, pelajar perlu tulis perkataan betul ataupun perkataan salah. Baiklah, seterusnya kita sambung. Tulis 2 syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Okey, bila jumpa syarat wajib, saya ingatkan sekali lagi, syarat wajib adalah syarat bagi kita ataupun seseorang yang hendak mengeluarkan zakat, apakah yang perlu ada pada seseorang tersebut. Okey, pelajar boleh rujuk pada muka surat 8. Pada muka surat pada muka surat 14. Okey, 2 syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Dalam muka surat 14 iaitu masih beragama Islam dan merdeka. Okey, dekat situ ada 4, jadi pelajar hanya tulis 2 sahaja. Okey, seterusnya, kadar zakat emas dan perak jika bercampur. Kita nak kadar lah nilainya berapa. Okay, jawapannya ada pada muka surat 15. Okay, untuk emas adalah 85 gram, untuk perak adalah 595 gram. Bila seterusnya, antara golongan yang berhak menerima zakat. Okay. Jawapannya boleh tulis di sini adalah tulislah fakir ataupun orang miskin dan sebagainya. Okay, seterusnya, berapakah umur kambing atau kibas yang diwajibkan zakat? Pelajar boleh rujuk dalam kitab pada muka surat pada muka surat 10 dan 11. Di situ ada jadual. Okey, kat sini kambing adalah bersamaan umur dia adalah 2 tahun dan kibas adalah 1 tahun. Okey, seterusnya, tulis 2 syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Kita dah jumpa lagi soalan ni. Okey, insyaAllah soalan yang berulang-ulang ni kemungkinan besar dia akan keluarlah semula di dalam peperiksaan yang akan datang. Okey, bila jumpa syarat wajib ni, kita kena ingatlah syarat wajib apakah syarat yang ada pada seseorang yang bila seseorang tu nak mengeluarkan zakat. Mestilah orang Islam. Kita ambil yang mudah je. Kita ambil yang pertama dengan kedua tu. Orang Islam dan juga cukup nisab ataupun cukup haul lah. Okey, seterusnya. Okey, tulis 2 sebab. Dia nak 2 sebab mengharuskan lelaki dan hunsa memakai sutera. Kita sedia maklum bahawa lelaki dan hunsa ni haram memakai sutera. Okey, ada sebab mereka ni diharuskan memakai.
Okey, jika mereka ni mempunyai penyakit yang tidak boleh didapati ubat lain. Okay, ubatnya hanyalah untuk memakai pakaian sutera saja. Okay, itu adalah diharuskan. Okay, jawapan di sini pelajar boleh tulis inilah ketika darurat ataupun disebabkan penyakit. Itu dia lah penyakit seperti penyakit kulit, kudis dan sebagainya. Pelajar boleh rujuk dalam kitab muka surat 2. Bila seterusnya tulis senaraikan 2 hikmah mengeluarkan zakat. Okay, hikmah adalah kebaikan. Saya percaya semua pelajar dapat jawablah. Jika ada soalan hikmah ni berpandukan kepada logik akal lah. Tapi yang berkaitan dengan zakat. Okay, hikmah banyak kebaikan. Kita keluarkan zakat adalah untuk membantu fakir dan miskin, untuk menyucikan harta, dan bolehlah tulis perkataan jawapan yang berkaitan lah. Dan seterusnya, berapakah kadar wajib zakat bagi 10 ekor unta? Okey, ini pelajar boleh rujuk dalam kitab, dalam jadual lah. Jadual dalam kitab muka surat 8 dan 9. Okey, dia kata bagi 10 ekor unta. Okey, bagi 10 ekor unta, kadar wajibnya bersamaan 2 ekor kibas ataupun 2 ekor kambing. Okay, di sini saya ingatkan pelajar perlu tekankanlah bahagian jadual ni. Muka surat 8, 9, 10 dan 11. Pelajar kena baca lah. Sebab kebiasaannya banyak kali lah yang dah keluar dalam peperiksaan. Okey, seterusnya, ni soalan peta minda. Syarat wajib zakat binatang syarikat. Okey, di sini kita jumpa syarat wajib. Biasa saya tekankan syarat wajib bagi kita lah. Bagi kita untuk apa yang perlu kita adalah untuk kita mengeluarkan zakat. Tetapi untuk zakat binatang syarikat, dia agak berlainan. Okay, untuk binatang syarikat je, bila dia tanya syarat wajib zakat binatang syarikat, dia agak berbeza lah jawapannya. Boleh rujuk pada muka surat 13. Kat situ ada 8. Ada 8. Kat sini dia nak 5 je. Boleh tulis lah. Maksudnya, pengembala yang sama, bapa pembiak yang sama, tempat minum yang sama. Okey. Yang ni je lah pelajar kena alert sikit. Okey, seterusnya. Tulis 2 perkara yang harus dipakaikan sutera. Okey, ni tajuk yang pertama. Okay, siapa perkara yang harus dipakaikan sutera, boleh rujuk pada muka surat 2. Okay, tulislah sama ada kanak-kanak, orang gila, Kaabah, kubur Nabi dan sebagainya. Okay, seterusnya, tulis erti zakat pada bahasa. Okay, ini pelajar perlu hafal lah. Kalau pengertian, soalan yang fakta kena hafal. Okay, seterusnya, tulis 2 syarat wajib zakat binatang ternakan. Okey, untuk syarat wajib zakat binatang ternakan, pelajar boleh rujuk kitab pada muka surat 8. Okey, untuk yang ini syarat wajib yang biasalah. Apa yang perlu ada pada kita sebagai orang Islam untuk mengeluarkan zakat. Jawapannya adalah Islam, merdeka, cukup nisab, cukup haul dan sebagainya lah. Rujuk kat kitab muka surat 8. Okay, cuma yang berbeza tadi yang ni lah. Kalau dia nak syarat wajib bagi binatang syarikat je lah yang agak berbeza sikit jawapannya. Okay, seterusnya. Nyatakan kiraan zakat bagi unta. Okay, soalan ni berulang lagi dalam jadual lah. Jadual muka surat 8 bagi unta lah. Okay, 5 hingga 9 ekor unta bersamaan seekor kambing. Seekor kambing ataupun seekor kibas. Okay, untuk 10 hingga 14 ekor unta bersamaan 2 ekor kibas ataupun 2 ekor kambing. Okay, boleh rujuk muka surat 8. Okay, seterusnya tuliskan 2 syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak. Okay, yang ni dah soalan biasalah keluar. Syarat wajib, tulislah Islam, merdeka, cukup nisab, cukup haul. Okay, boleh rujuk dalam kitab. Baiklah, seterusnya kita sambung. Senaraikan jenis buah-buahan yang diwajibkan zakat. Okey, buah-buahan kat situ ada 2. Okey, senaraikan je lah 2-2 tu. Okey, buah-buahan yang diwajibkan zakat adalah kurma dan juga anggur kering. Okey, yang ni
Nyatakan jenis biji-bijian yang diwajibkan zakat. Rujuk juga muka surat 17. Okey, dekat sini dia tak nyatakanlah nak berapa, tapi pelajar boleh tulis 2 jawapan di sini. Baiklah, seterusnya tulis 2 syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah samalah, Islam, merdeka dan seterusnya. Okey. Alhamdulillah. Selesai perbincangan kita untuk soalan kali ini dalam tajuk yang pertama dan tajuk yang kedua. Okay, kita jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.